warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an, amalan maqbulan, wa wahab li rizqan wasi'an, wa tub alayya tawbatan nasuha, wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Okay, satu lagi selawat insyaAllah, selawat adrikiyah ataupun selawat adrikni insyaAllah. Barang siapa yang mengamalkannya, Allah insyaAllah mendapat bimbingan daripada Rasulullah dalam setiap urusannya. Dan barang siapa yang istiqamah mengamalkannya sebagai zikir, insyaAllah ada harapan untuk mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salatu was-salamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi anta wasilati, qallat hilati, adrikni adrikni. As-salatu was-salamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi anta wasilati, qallat hilati, adrikni adrikni. Salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi anta wasilati, qallat hilati,
Adrikni, adrikni. Saya mendapat ijazah bacaan selawat Adrikni daripada Syekh Zainul Asri, dan hari ini saya ijazahkan kepada ibu sekalian. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Terima kasih pengurusi majlis, masya-Allah. Ustazah yang membaca Al-Quran, masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad aflahal mu'minun. Kita dimulakan dengan bacaan ayat syarat-syarat untuk orang menjadi orang yang bertakwa, orang yang berjaya. Orang yang berjaya macam mana? Masya-Allah. Ustazah, adik-beradik, masya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik-beradik dan kepada guru-guru agama, masya-Allah, subhanallah. Kita semua ni khadam. Khadam apa? Khadam untuk berkhidmat untuk agama. Kan? Kita semua ni berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustazah-ustazah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab itu kita jangan berhenti untuk bercakap tentang perkara baik. Jangan berhenti untuk terus saja orang buat baik walaupun kita pun bukan baik sangat. Jangan berhenti untuk menyeru orang untuk buat baik walaupun kita belum baik. Rupanya syarat untuk ajak orang buat baik adalah salah satu syarat untuk jadi baik. Ya, aku tak nak lah, sebab aku pun bukannya baik lagi. Rupanya nak jadi baik, kena ajak orang buat baik. Itu syarat dia. Kita baik sendiri je, duduk rumah dan diam, baik sendiri, tak payah ajak orang buat baik. Itu tak cukup syarat untuk jadi baik. Tak cukup syarat untuk jadi baik. Elah, engkau tu dah alim tu. Bukan, aku belum alim. Nak ajak pergi masjid, bukan, aku belum alim. Aku dalam proses nak jadi alim. Elah, nak jadi baik dah tu. Bukan, belum. Aku bukan baik, tapi aku dalam proses nak jadi baik. Nak jadi ustazah dah tu. Aku bukan nak jadi ustazah, belum lagi. Aku dalam proses nak jadi ustazah. Bimbing yang dikasihi Allah. Sebab itu kita mengajak orang buat baik, share benda-benda baik. Perkara pertama yang nak mendengar apa kita cakap adalah telinga kita sendiri. Telinga kita sendiri. Yang bercakap bukan mulia. Dia bercakap untuk diri dia juga sebenarnya. Sebab itu, ibu-ibu, ustazah-ustazah yang mulia, adab untuk kita bercakap. Kena rasa orang depan kita lebih mulia daripada kita. Kena rasa. Bukan merasakan, aku duduk depan atas kursi, korang duduk bawah so aku ni lagi bagus daripada korang. La, haram. Tidak. Adab hati hilang. Adab hati hilang. Sebab itu kalau kita bercakap dengan orang, nak ajak orang buat benda baik, ya Allah, aku bukan sempurna nak bercakap depan ni, ya Allah. Aku tak sempurna pun, ya Allah. Tapi jadikanlah amalan ini jadi sebab untuk aku jadi baik. Gila, ajar ngaji kat orang sana, aku tak pandai lagi, aku belum sempurna lagi. Bila nak tunggu kita sempurna? Kerana ketidaksempurnaan itulah yang menyempurnakan kita sebagai manusia. Tidak sempurna itulah yang menyempurnakan kita sebagai manusia. Kau ni sebelum kahwin, elok aku nampak, dah kahwin rupa-rupa, banyak kekurangan kau. Kekurangan itulah yang menyempurnakan kita sebagai manusia. Makin lama hidup, makin jumpa kurang. Makin lama hidup, makin jumpa tidak sempurna. Maka ketidaksempurnaan itulah yang menyempurnakan kita sebagai manusia. InsyaAllah. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah. Sebab itu, yang bercakap kena banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku pun bukan sempurna, aku banyak dosa, ya Allah. Jadikanlah amalan ini sebagai sebab untuk kau ampunkan dosaku, ya Allah. InsyaAllah. Ibu yang dikasihi Allah,
kerja untuk agama, kerja semua orang. Khidmat untuk agama, kerja untuk semua orang. Dan inilah kerja yang telah dipusakai oleh Rasulullah. Siapa punya kerja? Nabi SAW. Kerja Nabi SAW. Ibu-ibu, ketika Ali Imran dan istrinya yang bernama Hannah, orang Bani Israel duduk di Palestin. Dia Ali Imran, yang dalam Quran, Ali Imran, keluarga Imran. Ada juga nama Ali Imran, tapi itu ayah Nabi Musa. Isteri dia nama Yukabid. Ini kisah Nabi Musa. Ini kisah Maryam alaihissalam. Ayah Maryam bernama Ali Imran, ibunya bernama Hannah. Hannah. Saya letak nama cucu saya nama Hannah seorang. Hannah, ibunya Maryam. Ali Imran tak ada anak, Hannah pun tak ada anak. Sampai umur dah lanjut ibu-ibu. Kalau dah umur dah 80, 70, ibu-ibu rasa nak doa lagi ke? Tak ada lagi dah. Mana nak ada dah 70. Kan? Tapi orang-orang soleh, dia tidak pernah berhenti berdoa untuk zuriat. Tak pernah berhenti berdoa untuk zuriat. Sebab para nabi tak pernah berhenti untuk zuriat. Mereka perlukan zuriat untuk menyambung kerja nabi. Kita semua perlukan zuriat untuk menjadi penyambung amal kita. Sebab amal kita terhenti ibu bila kita mati. Namun ada orang diuji dengan tak ada anak. Siti Aisyah pun tak ada anak. Janganlah rasa, kenapa aku ni mungkin ada dosa apa semua. Ini ujian kan? Ada tugas besar yang lain yang Allah bagi. Siti Aisyah ada kerja besar, meriwayatkan hadis banyak kan? Masya Allah. Jadi ibu, Ali Imran ni tak pernah putus asa doa. Ya Allah, aku kalau ada anak dia nazar, anak aku ni akan jadi khadimul al-aqsa. Khadimul aqsa, khadam al-aqsa. Khadam al-aqsa niat dia dapat anak nak jadi khadam. Ada siapa kat sini niat anak-anak keluar nak jadi khadam? Paling tak jadi engineer Al-Hafiz, doktor Al-Hafiz. Kan? Ali Imran, anak aku keluar, aku nak dia ni menjadi orang yang berkhidmat untuk masjid Al-Aqsa. Maksudnya dia siap lah. Siap masjid. Masya Allah, mulianya kerja siap ni. Mulianya kerja siap ni. Ibu-ibu yang mulia. Dan akhirnya Hannah mengandung. Kak bayangkan, cik-cik bayangkan 70, 80 nak pergi buat kad warna merah, pergi klinik. Misi Wan nak buat kad merah Bayangkan kan? Pengurusi masjid nak pergi buat kad merah. Contoh je. Kena marah dengan misi, dengan nurse. Makcik dah kenapa? Wazibiah. Entahlah, atuk kau ni Dia salahkan atuk. Allah nak bagi without reason, tanpa ada alasan. Aku nak bagi, aku bagilah. Maka mengandunglah Hannah. Mereka harapkan anak apa? Lelaki. Sebab nak jadi khadam al-Aqsa. Betul. Tapi rupanya yang Maryam pula, yang Hannah mengandungkan adalah Maryam alaihissalam. Maryam. Allah yang memberi nama Maryam. Ismuha Maryam. Aku namakan dia Maryam. Anak saya nama Maryam seorang. Maryam, anak dia Hannah. Tapi cerita Nabi Isa, mak dia Hannah, anak dia Maryam. InsyaAllah. Ibu-ibu ni kasih Allah, Hajar Imran nak anak lelaki untuk jadi siap. Rupanya perancangan Allah lebih besar. Perancangan Allah lebih besar. Hannah mengandungkan anak perempuan. Allah, kita nak anak boboy kan, nak gegol. Rupanya apa yang Allah bagi, alhamdulillah, terima. Dia ada plan lebih besar. Apa yang Allah bagi, terima.
Kau nak anak siak kan? Tak apa. Aku ada big plan untuk engkau. Aku ada plan yang lebih besar untuk engkau, wahai Imran. Kau dapat anak nama Maryam. Kau nak anak jadi siak. Maryam ni nanti akan mendapat anak menjadi seorang Nabi, iaitu Isa alaihissalam. Ya Allah, perancangan Allah. Kita nak anak siak dapat cucu Nabi. Macam itulah perumpamaannya. Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya dengan niat Imran untuk menjadikan anak dia orang yang berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk masjid, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih besar, iaitu mendapat cucu seorang Nabi, Isa alaihissalam. Sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Allah, guru-guru agama yang ajar mengaji, yang ajar Quran, walaupun anak murid datang 2 orang, mana lagi domam, mana lagi sakit lutut, mana lagi suami pula sakit, jaga suami sakit. Oh ya ke? Tak apa, teruskan dengan kerja anda. Allah menilai. Allah menilai. Allah maha menilai. Kerja yang paling mulia ibu-ibu yang dikasihi Allah. Teruskan. Teruskan menjadi seorang murabbiyah. Murabbiyah. Ibu, murabbiyah. Murabbiyah ni apa? Dia bukan sekadar cikgu, tapi dia pendidik. Pendidik. Dia bukan sekadar cikgu. Allah kita panggil Rabb. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah Tuhan Rabb. Berarti dia bukan sahaja Tuhan Rabb, tapi dia menjaga, mendidik, membela. Jadi ibu-ibu bukan hanya sekadar menjadi seorang guru, tapi seorang murabbiyah. Dia beza ibu-ibu. Kalau cikgu sahaja, dia mengajar, habis mengajar balik, dah ngaji dah, okay, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dah, Sadaqallahul Azim, dah. Tapi jiwa seorang pendidik bukan sahaja mengajar, tapi mendoakan. Nak jadi pendidik kena bersabar. Nak jadi pendidik kena penyayang. Nampak anak murid tu mengaji, kadang-kadang nak mengaji dah tua baru datang ngaji kan. Buat dah tua nak ngaji. Kena sabar. Baca mbah, angu jubillah. Angu. Apa kita nak buat? Pueh dengan botolan tak botol-botol. Lantak kau lambah. Ngomong Jawa. Macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Apa kita nak buat? Koreh lah lidah orang tua ni. Susah nak ngaji. Itulah dah tua pun nak mengaji. Itu bukan jiwa pendidik. Itu hanya pengajar. Mungkin mengajar tuition. Contoh, hatta guru yang mengajar tuition pun kena ada jiwa murabbiyah. Jiwa murabbiyah. Ibu yang dikasihi Allah, orang datang ngaji, Ustazah, lidah makcik ni dah keras. Makcik minta dengan Allah, baca je walaupun susah, cik baca je walaupun susah, baca je. Pujuklah dia dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujuk dia. Makcik nak dengar tak Nabi cakap apa? Nabi cakap apa? Alladzina yaqra'ul Qur'an. Orang yang baca Quran, wa huwa mahirum bih, tapi dia mahir membacanya. Macam Ustazah tadi baca qad aflahal mu'minun. Dia mahir membacanya. Ma'as sifaratil kiramatil bararah. Darjat dia, ada yang beritahu macam Jibril. InsyaAllah
Allah muliakan dia. Ma'as safaratil kiramatil bararah. Oh ya Ustazah, orang pandang ngaji macam dapat kemuliaan macam tu ya Ustazah Ya, kecil hati. Kita ni siapalah kan? Ibu-ibu, kata-kata Nabi tidak stop di sini. Tapi makcik, cuba dengar lagi Nabi cakap apa. Walladzina yaqra'ul Qur'an. Orang baca Quran, wa huwa yatata'tabi. Tapi dia baca merangkak-rangkak. Baca merangkak-rangkak. Tak tabak, tak tabak, tak tabak. Tak tabak, tak tabak. Tabarakallah lazi. Makcik kal tu jangan kal sangat. Rokallazi. Tabarakallah. Oh itu jangan kal sangat. Ajar. Ajar pusing macam tu juga. Lidah dah korek. Walladhi wa huwa yatata'tabi, tapi dia baca merangkak-rangkak. Alaihi syaq, dalam merangkak susah payah pula tu. Ustazah, saya datang ngaji, minta maaf makcik, saya tak ada. Okey. Ustazah, datang ngaji, minta maaf makcik, mak mertua saya datang. Okey Ustazah, sabar. Acik sabar, kenalah ikut guru kan? Kena respect guru kan? Nak berkat ilmu. Ustazah datang ngaji, anak saya demam. Alaihi syaq. Dia bersusah payah cari guru. Tak apa Ustazah, bila Ustazah free? Malam makcik cuba datang malam lepas maghrib insya-Allah. Assalamualaikum. Ni daripada siang tadi 4 kali datang, malam baru dapat ngaji. Sabarlah. Tak apalah. Nak belajar memang kena susah-susah. Alaihi syaq. Wahuwa yatata'tabi, dan dia yatata'ta'. Tak ni ibu adalah daripada kalimah bahasa Arab, tapi Piramli guna dalam cerita Ahmad Al-Bab. Itu Salama nama Mastura. Abang Mastura Salama. Ini apa ni Mastura? Ini apa? Ini Brandy. Oh ini Brandy dah Brandy. Brandy. Sabar Mas Surah ngadap laki kan? Sabar tak ada marah dah. Brandy. Ini apa ini Mas Surah? Ini terung. Ini turun lah turun. Turun. Abang ni tok-tok lah. Mas Surah, dia cakap abang ni tok-tok. Tahu tak cerita Ahmad Al-Bab ni? Hai kita semua sepakat di kampung hai pening lalat mengucap pengantin baru teng. Dari dulu berapa kali ana ceritakan kebahagiaan di tangan Tuhan. Teng. Ana miskin dapat kawin orang gaya. Hai Mastura, ana masyhur al-buaya. Oh ya, cik buka lagu Piramli, hidup nyawa. Masya-Allah. Bismillah. Itu cerita Piramli. Yang hairan Saloma, Piramli dapat mana ayat tok-tok ni? Dalam hadis, alladzina yaqra'ul Quran, orang baca Quran, wa huwa yatata'tabi, dia baca merangkak-rangkak, pelat dia baca Quran, masya-Allah. Alaihi syaq, dan dia bersusah payah. Lahu ajran, dia dapat 2 kali ganda pahala daripada orang yang pandai tadi. Betul ke Ustazah? Tak tangka pula. Tak tangka ni pelat. Tak tangka pula. Kenapa tak tangka lah. Tak tangka pula makcik. Ya. Lahu ajran, dia dapat 2 kali ganda daripada orang yang pandai. Orang yang dah pandai, dia baca dapat pahala. Dapat pahala. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
Orang yang merangkak tadi qad. Qad. Oh, dal ni, dal qalqalah tapi jangan tebal. Qad. Makcik tahulah Jawa tapi jangan tunjuk sangatlah. Kan? Aflaha. Ni contoh. Orang yang pandai baca terus dapat pahala. Satu huruf 10. Qad, qaf, dal, aflaha, alif, fa, lam, ha. Al-mu'minun, alif, lam, mim, waw, hamzah, mim, nun. Dah, waw, nun, berapa? 15. 15 kali 10. Qad aflaha al-mu'minun. 150 hasanah. Letak kalkulator kat sebelah. Banyaknya pahala kita. Orang yang merangkak tadi baca qad aflaha. Jangan panjang sangat makcik. Aflahal, pandai. Mu'minun. Muka. Makcik bukan muka. Mu'minun. Nun tu bagi gunnah sikit ujung, ada sifat gunnah dia. Mu'minun. Masya Allah, yang pandai tadi 15 huruf kali 10, 150. Yang merangkak ajran kali 2 kali 150 kali berapa? 300 hasanah. Jadi yang tak pandai tu berapa markah awak? 150 kan? Kita 300 awak. Kau ada. Ibu-ibu yang dikasihi Allah, maksudnya dekat sini, kita sebagai murabbiyah bukan menghantar, bukan tunjuk aku pandai, kau tak pandai. Murabbiyah tidak perlu ada, tidak boleh ada sifat itu dalam hati dia. Paling tidak, ya Allah, susah betul aku nak ngajar dia. Angkatlah tangan. Doa seorang guru adalah futuh. Futuh tu apa futuh? Pembuka hijab. Ini susah nak ngajar, kita marah orang. Apa bonak kau ni? Ni sini panggil bonak. Bonak tu artinya, kalau orang Arab panggil, dia panggil jahil murakkab. Murakkab tu habis bodoh dah kau seorang, tak ada dah bodoh, kau yang paling bodoh. Jahil murakkab. Siapa kena panggil jahil murakkab tu memang tak kaki dah nangis. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nampak susah nak mengaji, angkat tangan. Ya Allah, kau bukakanlah hijab untuk dia. Kau mudahkanlah lidah dia untuk baca Quran, ya Allah. Ini jiwa murabbiyah. Kalau nak murid tu perempuan, cikgu perempuan, ambil tangan kanan ni, letak kat dada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Ya Allah, lapangkanlah hati dia, ya Allah. InsyaAllah doa. Terus memberi harapan. Terus bagi harapan. Jangan musnahkan hati dia. Yang ni kau nak belajar macam ni cara orang 10 tahun tak pandai ni dah. Ya ke Zadah? Ya. Ibu-ibu tak tahu. Sekali Allah buka foto untuk dia, 200 kali hebat daripada kita. Ini muqaddimah. Sebab depan saya guru-guru Quran, guru-guru yang mengajar agama, nak bagi semangat, ya, nak bagi semangat. Apa rasa yang kita perlu ada rasa untuk menjadi orang di hadapan, sedangkan yang lain sedang mendengar, kita jadi mutakallim. Kena rasa apa? Pertama, kena rasa orang di depan kita lebih mulia daripada kita. Malam tadi kita tak tahajud, berkauruh, kerah, keruh. Acik yang nak datang mengaji ni, yang datang mendengar ni, dia tahajud nangis-nangis. Tuhan, aku banyak kekurangan. Aku tak pandai baca Quran, ya Allah.
Kau boleh tak bagi pahala ustazah tu semua mengajar tu bagi ke aku? Habis. Lain macam doa dia advance. Ya Allah, aku nak belajar mengaji ya Allah. Lidah aku keras ya Allah. Aku berniat hari ini ya Allah. Aku nak khatam tapi tak tahulah bila. Ibu tahu tak? Niat dia untuk khatam Quran sudah sampai kepada Allah walaupun besok dia meninggal. Kerana pahala niat mendahului pahala amal. Aku nak khatam dengan bacaan yang bertajwid ya Allah. Itu niat dia. Walaupun tajwid tak betul-betul. Belajar idgham al-ghunnah, berapa huruf idgham? Contoh. Ada berapa? Mim nun waw ya. Berapa huruf ikhfa? 15. Fuh, dahsyat ustazah ni. Dahsyat. Huruf ikhfa lancar. Berapa huruf ikhfa? Apa huruf dia? Sata jim za sadaka fasin ka datta shin zai. Kada. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu, dia tak pandai ngaji, tapi dia niat. Aku nak baca Quran satu hari nanti, nak khatam dengan bertajwid. Baca mengangkat lagi ni. Pahala dia baca khatam bertajwid sampai pada Allah. Sampai. Sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Allah, orang yang mengajar Quran pun tidak boleh berhenti belajar. Kerana tugas kita ni bersifat sanad. Menyambung. Sebab itu kita sendiri kena upgrade ilmu kita. Cari guru belajar. Bersedia untuk ditegur. Itulah jiwa seorang murabbiyah. Oh, saya dah mengajar Quran dah 30 tahun kat kampung ni. Lepas tu tak boleh lagi orang nak ajar kita. Tak boleh. Tak boleh. Aku sendiri dah mengajar 30 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Itulah murabbiyah. Jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Kita dah belajar dengan cikgu-cikgu Melayu, dah belajar dengan alhamdulillah ada qari'ah dekat sini. Rugilah mereka tak ambil peluang. Siapa kat sini mengajar Quran, belum belajar ambil sanad dengan ustazah ni, ambil, kejar dia sampai dia tak boleh makan. Contoh, ustazah nak belajar, ustazah nak belajar, ustazah. Jangan tunggu ustazah berapa orang yang datang, tak tahulah. Betapa ruginya kita membiarkan orang-orang Quran macam ni terbiar tanpa mengajar. Rugi ibu. Kalau boleh dapatkan sanad, baca sampai khatam. Jangan belajar sikit-sikit, belajar sampai khatam. Ustazah, saya nak ngaji dengan ustazah sampai khatam, boleh tak? Boleh. Belajar sampai khatam. Belajar sampai khatam. Niat. Dah habis dengan adik dia, kakak Fatah ngajar Quran juga kan? Ngajar. Cari kakak dia pula. Macam tu. Baru tiga tamak menuntut ilmu. Niat ibu-ibu. Kalau kita niat membetulkan diri kita, insya-Allah Allah tambah ilmu kita. Ni, tambah ilmu, tambah sifat tawadhu'. Jangan makin mengajar makin sombong. Makin mengajar makin tawadhu'. Ya Allah, ni yang cikgu yang mengajar tu, saya masih belajar. Saya masih belajar. Makin you mengajar, makin humble. Makin balik rumah dengan suami, makin dia tawadhu' dengan suami. Walaupun suami dia tak pandai baca Quran macam dia. Awak apa tahu? Kita yang ngajar Quran. Allah. Makin mengajar Quran, makin you kena tawadhu'. InsyaAllah. Ini mukadimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Kita belajar tawadhu' dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar tawadhu' dengan Rasulullah. Rasulullah mendapat kemuliaan sebesar-besarnya. Rasulullah dapat kemuliaan sebesar-besarnya. Ini tajuk kita Isra Mi'raj. Ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah.
Andainya Musa boleh membelah lautan dengan tongkat. Hebat tak Nabi Musa? Hebat. Hebat Nabi Musa. Kalau ibu tengok dekat Nurflix, sekarang ni boleh download Nurflix. Ada cerita Kalimullah. Cerita kartun Nabi Musa dialih bahasa dalam bahasa Melayu. Senang nak tengok, nak faham. Dan salah seorang salah satu suara tu adalah suara saya. Saya jadi ibu Nabi Musa. Sila download. Dia ada sikit bayar lah, RM19 je sebulan. Download. Boleh terus dekat TV, boleh tengok. Macam-macam ibu-ibu. Ada boleh belajar kitab dekat situ, belajar Quran dekat situ. Dan ada drama-drama pun. Ada di antara drama tu karya saya juga. Tajuk dia Tuhan ni kesian tengok kita lah, sayangnya acung-acang, ayang acung-acang. Acik-acik sayang anak tak? Sayang cucu, lagi sayang. Kan? Anak marah cucu, marah. Kan? Saya faham lah. Saya dah jadi nenek. Ada 5 cucu, nak masuk 6 dah. Faham rasa tu, faham. Sayang kan? Sayang. Allah menyayangi kita lebih daripada itu. Lebih. Separuh lagi dekat satu bukit lagi. Mukjizat ni terjadi kenapa? Sebab ada cabaran yang mencabar. Betul ke kau Nabi? Betul ke kau yang diutuskan oleh Tuhanmu? Kalau kau betul kau Nabi, cuba kau belah bulan tu. Rasulullah buat apa? Dia bermunajat dengan Allah, merendah diri dengan Allah. Tuhan, aku tiada daya, aku tiada kuasa. Orang ni cabar aku, bukan cabar aku, mencabar engkau Tuhan. Dia suruh aku belah bulan ni. Ini saya mudahkan cerita. Rasulullah bermunajat pada Allah, bukan tunjuk pandai. Betul ke kau Rasulullah? Baik kau ingatkan siapa? Tak. Rasulullah buat apa? Munajat pada Allah. Tuhan, orang ni cabar aku Tuhan. Kau bantulah aku untuk aku tunjukkan betapa berkuasanya Engkau, wahai Allah. La ilaha illallah. Kita kena cabar. Kau ingat kau siapa? Kau tahu tak aku ni siapa? Kau ingat aku siapa? Itu kita. Tapi Rasulullah bila dicabar, dia bermunajat pada Allah. Munajat. Tuhan, ada orang kutuk aku. Ini yang kita kena belajar. Kalau ada dosa aku, ampunkan aku Tuhan. Aku salah, aku tak pandai ngajar, mungkin aku sombong. Kita tak tunjuk sombong, tapi hati tu merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Hati ni yang kita nak tekan ni. Makcik-makcik datang belajar, makcik-makcik balik. Makcik, doakan saya sihat biar saya boleh mengajar. Doakan Allah bagi ilmu lagi kat saya. Salah ke nak minta doa macam tu? Salah ke? Tak salah. Doa-doa macam inilah yang boleh mendidik hati kita. Orang selalu minta doa kita. Adakah sebab orang selalu minta doa kita, kita tak payah minta doa orang? Ustazah, doakan saya lagi perlukan doa ibu. Sekali awak perlukan doa saya, 10 kali saya perlukan doa awak. Cia. Kan? Ini kan? Nak didik hati. Nak pergi mengajar, salam suami tu. Awak nak pergi dah kan? Nak pergi ajar dah, tak sempat dah bang. Okay, bye. Di bahai babai ya lelaki macam tu ha? Hai, bye. Minta doa suami. Bang, walaupun suami tu tak pandai pun mengaji macam makcik-makcik ngaji. Contoh, bang, saya nak mengajar, doakan Allah atur lidah saya dapat hidayat, yang saya ajar pun dapat hidayat bang InsyaAllah bang doakan. Kan senang hidup macam tu.
Hidup dalam tawaduk, kerendahan hati. Tak payah nak besar-besar diri. Tak payah nak besar-besar diri. Sedikit takabur ada dalam hati, haram syurga. Haram syurga. Tak boleh masuk syurga. Ada takabur dalam hati, tak boleh masuk syurga. Doa, minta doa dengan suami. Jangan sombong-sombong. Abang, saya nak mengajar, doakan saya, tahu bang. Cium tangan suami tu, cium dahi dia. Saya minta ampun bang, salah silap saya. Banyak sangat salah awak ni. Semalam salah awak ialah, oh ya ke bang, maafkan saya bang. Tak apalah, minta maaf. Belajar minta maaf. Susah sangat kan? Termasuklah yang nak pergi belajar, nak dengar ceramah, nak keluar ni, abang saya nak dengar ceramah tu, abang izin kan? Izin. Ayat tu abang izin kan? Ke abang tak izin? Izin lah. Pernah ke abang tak izin? Tak adalah, tanya yo. Okey, nak pergi dengar ceramah. Okey, salam. Abang doakan dia, saya dapat hidayah, dapat kebaikan dalam majlis. Masya Allah. Doakan saya dapat hidayah, dapat ilmu dalam majlis, dapat tawaduk dalam hati. Ya Allah, ibu-ibu, ilmu dapat, tawaduk dapat, redha suami dapat, redha Allah dapat. Satu hari 10 dalam satu you dapat. Bukankah itu barakah kehidupan? Dapat belajar daripada mana? Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum belah bulan munajat pada Allah, rendah diri, ya Allah, aku tiada upaya, ya Allah. Qallat hilati, sudah habis dayaku Tuhan, kalau kau tak tolong aku, siapa nak tolong? Adrikni, bimbinglah aku ya Rasulullah. Temukanlah aku dengan kau wahai Rasulullah. Belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang mulia yang dirahmati Allah, itu sifat Nabi. Kalaulah Nabi Daud alaihissalam mukjizatnya membaca kitab Zabur dengan indah. Baca kitab Zabur, kalau burung tu terbang sampai lupa nak terbang lah. Punya sedap suara tu. Sedapnya suara Nabi Daud membaca Zabur, sehingga burung pun lupa nak terbang, mengepakkan sayap. Indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Tapi indah lagi Rasulullah membaca Al-Quranul Karim. Quran ni, ibu Quran. Nabi Daud nanti dekat syurga baca apa? Dekat akhirat baca Zabur lagi kan? Dia baca Quran. Dia baca Quran. Quran yang ibu baca ni, para nabi yang lain meminta kepada Allah untuk jadi umat Muhammad baca Quran macam kita. Untungnya jadi umat Muhammad SAW. Quran ibu mukjizat besar, mukjizat yang paling besar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itu ibu yang mengajar Quran, jangan berhenti mengajar Quran, jangan berhenti, biar mati sambil mengajar. Biar mati dalam keadaan kita masih mengajar. Walaupun mungkin masa tu kita tak mengajar, tapi kita dalam proses mengajar. Balik rumah rehat, dia mati dalam keadaan dia kerja, dia mengajar Quran. Pilihlah kerja itu ibu-ibu. Pilihlah kerja itu. Kalau tak pilih kerja itu, minta Allah, pilih aku ya Allah. Kalau tak boleh mengajar, tolong ustazah-ustazah yang mengajar. Ustazah nak mengajar mana ustazah? Nak mengajar sini. Ustazah, tahu ustazah ada kereta, boleh tak saya bawa ustazah dengan kereta saya? Ini cerita pasal mukjizat. Ini cerita pasal Isra Mi'raj. Ibu yang dikasihi Allah, Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling
mulia. Betul? Quran turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dipilih menjadi bulan yang paling mulia. Betul? Betul ya? Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak nabi, Nabi Muhammad dipilih menjadi nabi yang paling mulia. Quran turun pada umat siapa? Quran turun pada umat Muhammad. Maka umat Muhammad dipilih menjadi umat yang paling mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa minta jadi umat Muhammad. Subhanallah. Ibu ya Allah. Semua yang terkait dengan Quran Allah angkat menjadi yang paling mulia. Quran turun dalam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Quran turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Quran turun kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dipilih menjadi Nabi yang paling mulia. Quran turun kepada umat Muhammad. Maka umat Muhammad dipilih menjadi umat yang paling mulia. Apa jadi kalau Quran turun ke hatimu? Maka hatimu menjadi hati yang paling mulia. Berdoalah agar kita menjadi orang yang terkait dengan Quran. Nampak ada kelas mengaji, kita tak boleh ajar mengaji. Paling tidak buat air bagi orang belajar, bagi cikgu mengajar ngaji. Kita tak pandai baca Quran, tak pandai mengajar Quran, belajar lidah koreh tak boleh juga. Buat apam putih tadi, jemput makannya. Ada apam kat luar tu. Adakah kita terkait dengan orang Quran? Iyalah. Saya nak ngajar tak pandai, Ustazah. Saya nak belajar lidah pun koreh, Ustazah. Saya buat apam je lah. Adakah anda terkait dengan orang yang belajar Quran? Ya. Ada kelas hari ni. Aku datang bawa penyapu, bawa vacuum. Oh, kau buat apa ni? Siap kan ada? Tak. Saja je. Bersihkan kelas Quran, bersihkan masjid. Supaya ada terkait dengan Quran pada hari itu. Kapet-kapet akan menjadi saksi di akhirat. Nak kena masuk neraka, kapet datang, vacuum pun datang. Tuhan, jangan campak dia dalam api neraka. Dia pakai aku bersihkan kelas Quran. Dia mengajar ke? Tak, tapi dia bersihkan kelas Quran. Jangan campakkan dia dalam api neraka. Vacuum jadi saksi. Masya Allah, ibu-ibu, ini yang kita nak. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Ini yang Nabi ajar. Hidup bukan untuk diri sendiri. Kita kalau untuk kita kan ibu, boleh je. Beli handbag lah. Handbag siapa tu? Handbag saya lah. Oh, okey. Bulan depan beli apa tu handbag? Handbag siapa? Handbag saya lah. Banyaknya. Tak apalah. Duit aku. Tak minta duit orang. Artinya untuk aku ni tak ada hal. Beli 10 kali pun tak apa. Janji untuk aku, bukan untuk. Adakah mudah untuk mengeluarkan harta bukan untuk aku? Ada orang, dia ada orang gaji. Assalamualaikum Ustazah. Saya hantar bibi saya
Suruh dia bersih-bersih kelas saya, tak apa, pakai je. Suruh je nak suruh buat apa. Ini contoh. Adakah dia terkait dengan Quran? Ya. Dia memulakan majlis, dia tak mampu nak buat, dia hantar bibik dia. Walaupun dia hantar bibik dia, adakah pahala dia dapat? Ingat Allah ni tak pandai ke? Kau hantar bibik, bukan kau buat, tak dapat pahala dah. Tak. Allah itu maha baik. Masya Allah, itu Quran ibu-ibu. Itu Quran. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud baca Quran, baca Zabur. Masya Allah, indahnya Zabur. Tapi indah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, sehingga kan orang yang mendengar rasa tersihir. Dia rasa je, bukan kena sihir. Tapi sebab Quran ni mukjizat. Quran ini mukjizat ni pun sekalian. Hebat tak Rasulullah? Hebat. Nabi Yusuf handsome. Ibu, Nabi Yusuf handsome tak? Pernah jumpa? Tahulah cerita dia. Aten? Ibu yang dikasihi Allah, Nabi Yusuf tu punya handsome, sehingga kan Zulaikha tidak mampu mengawal diri dia. Ingat Zulaikha tu sebarang orang ke? Dia wanita solehah, wanita baik, cantik, solehah, bermaruah. Tapi sampai pada Nabi Yusuf, alah, aku cair. Maka menjadi gosip oleh netizen. Kau dengar cerita tak? Dulu tak adalah orang komen-komen kan. Dengar cerita, dia jatuh hati kanan. Sampai berita ini pada Zulaikha. Zulaikha cakap, kau tak tahu apa yang aku rasa. Tak apa, kita tengok macam mana. Kau tunggu. Kau tunggu. Nabi Yusuf indahnya. Subhanallah. Ibu yang mulia. Kalau Nabi Musa alaihissalam yang digelarkan kalimullah, wa kallama Allah Musa taklima, berkata-katalah Musa dengan Allah secara direct. Dekat mana dia pergi? Dekat lembah Tursina. Di mana? Di Mesir. Mesir ibu. Dan lembah Tursina ini disebut di dalam Quran dalam surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat ni surah Tin. Wat-tini waz-zaytun. Ada pendapat ulama mengatakan ini buah tin dan ini buah zaitun. Ada pendapat ulama mengatakan ini adalah bukit tin di Syria, bukit zaitun di Palestin. Wa turi sinin, demi bukit Tursina di Mesir. Okay. So lebih kuat mengatakan dia adalah bukit. Bukit tin di mana? Syria. Bukit Zaitun di Palestin. Ibu, Palestin InsyaAllah siapa nak ikut pergi Palestin, InsyaAllah bulan 8 InsyaAllah saya dan saudara Asma Harun akan membimbing sama-sama kita untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Bulan 8. Patutnya kami pergi bulan 2, tapi kena tangguh sebab tak sempat nak buat visa. Baik, ibu rahmati Allah. Siapa nak pergi? Angkat tangan. Tak kena bayar, kat tangan tak kena bayar. Nak pergi nanti bayar.
Angkat je tangan, niat. Siapa nak pergi angkat tangan? Angkat tangan pun takut. Aduh. Kan kono saman pun. Okey. Bukit Zaitun di Palestin, dekat Bukit Zaitun. Kalau kita pergi Palestin, kita akan pergi Bukit Zaitun ni. Dekat Bukit Zaitun ni ada apa? Ada tapak kaki Nabi Isa. Nabi Isa naik kan dia diangkat kan? Dan ada kesan tapak kaki Nabi Isa alaihissalam. Insya-Allah. Dan di situ juga ada makam Rabi'atul Adawiyah. Dan di situ juga ada makam Salman Al-Farisi. Insya-Allah. Banyaklah. Tapi itu nama dia Bukit Zaitun di mana? Di Palestin. Bukit Tursina di mana? Mesir. Siapa nak pergi Bukit Tursina daripada Kairah, dia kena naik kereta jauh lagi lah. Kena naik atas Bukit Tursina. Bukit. Ibu-ibu, Nabi Musa ni nak sangat tengok Allah, maka dia pergi ke Bukit Tursina, dapat perintah. Sampai di Bukit Tursina, maka Allah perintah kepada Nabi Musa, ya Musa, fakhla'na 'alaik, buka selipar kau. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di lembah yang suci, buka selipar. Nabi Musa buka capal, buka selipar dia, buka kasut dia. Dan Allah tunjukkan sedikit sahaja nur dia, zat dia, sikit je kan. Nabi Musa pengsan. Pengsan Nabi Musa. Hebat tak? Nabi Musa sampai ke lembah Tursina. Hebat Nabi Musa. Tapi hebat lagi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Saya tak tahulah lagu apa Ustazah. Saya bantai je. Taranum tak pandai sangat. Janji lopeh jadilah Ustazah. Ini nak belajar dengan Ustazah nanti insya-Allah. Niat. Ibu-ibu yang mulia, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil Nabi ni hamba-Nya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa boleh je Allah nak buat daripada Mekah terus naik atas? Kenapa lah kena singgah pergi Palestin? Boleh tak Allah nak buat daripada Mekah naik atas terus? Boleh. Tapi Allah takdirkan Rasulullah pergi Palestin dulu. Kata ulama, di situlah pintunya langit. Ke Palestin. Naik apa? Naik Burak. Bukan beruk, Burak. Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia,